Selamat sejahtera. Nama saya Ariki Sunalaki Richard. Nama matriks TNDKM 22F101. Pengenalan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 mengubah sektor pendidikan melalui digitalisasi, otomasi dan kemajuan teknologi maklumat, menjadikan pendidikan lebih fleksibel dan interaktif. Pertama kali, digitalisasi dan otomasi, penggunaan platform pembelajaran dan otomasi tugas seperti penilai pembantu mengecepat dan memudahkan proses pembelajaran. Kedua adalah kemajuan teknologi maklumat. Teknologi seperti VR, AR dan IoT meningkatkan pembelajaran interaktif dan memudahkan kolaborasi global. Nombor 3, pendidikan berpusat pelajar. Pembelajaran disesuaikan mengikut keperluan individu, memberi lebih ruang untuk kreativiti dan pembelajaran sendiri. Nombor 4, persediaan masa depan berasaskan teknologi. Pendidikan kini berfokus pada kemahiran teknologi dan soft skill untuk menyiapkan pelajaran menghadapi dunia pekerjaan digital. Ke arah revolusi industri 4.0, sistem pendidikan dan pengurusan sekolah di Malaysia diatur agar lebih efisien dan berdaya saing dengan penggunaan hub pembuat digital atau Digital Maker Hub dan rancangan pembelajaran dalam talian ERPH Google Classroom. Ia menyediakan pembelajaran menggunakan teknologi canggih bagi menjana minda inovasi anak muda selain memudahkan pendidik menyediakan bahan pembelajaran dan pengurusan sekolah. Hub pembuat digital ini adalah inisiatif antara Kementerian Pendidikan dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan menyediakan ruang kepada pelajar mengasah kreativiti inovasi robotik dan teknologi IoT. Sebanyak RM100,000 diperuntukkan oleh MDEC dalam usaha membangunkan hub berkenaan di sekolah seluruh negara. Saya percaya ini merupakan satu lonjakan baru kepada sistem pendidikan di tanah air, yang mana kita memberi peluang kepada para pelajar untuk terlibat secara langsung dalam urusan yang bersifat digital. Dan sekiranya ianya mendapat sambutan yang menggalakkan, saya tidak lihat sebarang masalah untuk kita lebih memperkenalkan perkara ini secara lebih meluas. Beliau terdahulu merasmikan bilik digital Maker Hub Champion School dan jaringan kerjasama pembuat digital di Kuala Pilah. 24 sekolah di seluruh negara terlibat dalam program itu dengan Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar SMSTJ dilantik selaku sekolah perintis. SMSTJ juga dipilih menjadi hub ERPH Google Classroom. Kita menyebar luas sekali lagi sebab kita lihat pada keunikan, kemudahan dan kesenangan, mudah pengguna, mesra pengguna, pelajar pun berminat. Lepas tu kita melaksanakan Google Classroom. Dan kalau kita sedia maklum, pelajar zaman sekarang ni, itu generasi muda, mereka lebih suka kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan ICT dan teknologi. Jadi saya fikir sangat sesuailah kita sebagai guru, sebagai pentadbir di sekolah-sekolah ni, kita menggalakkan penggunaan Google Classroom sebab dia lebih mesra pengguna cepat, pantas dan menyematkan kos, dan sesuai dengan tuntutan pada hari ini bahawa pelajar zaman sekarang memang pelajar digital. Sebanyak 60 sekolah bimbingan SMSTJ seluruh Malaysia menggunakan aplikasi Google Classroom itu. Turut disediakan kemudahan bas bergerak yang mempunyai akses internet bagi keperluan pengajaran bersesuaian selaras sukatan pelajaran bagi sekolah yang tidak mempunyai kemudahan sedemikian. Dalam berita tersebut, berita akan ulaskan kerajaan mengambil pelbagai langkah untuk mempersiapkan pelajaran menghadapi masa depan berasaskan teknologi. Pertama kali, teknologi digital dalam kurikulum. Menyediakan subjek seperti pengaturcaraan dan STEM
untuk meningkatkan kemahiran digital pelajar. Kedua adalah pembangunan infrastruktur digital, memperluas akses internet sekelajuan tinggi dan menyediakan peralatan digital untuk memastikan pendidikan digital dapat diaksi secara meluas. Ketiga adalah pemberian insentif pendidikan, memberi bantuan kewangan, geran dan beasiswa untuk meningkatkan akses kepada latihan teknologi bagi pelajar dan guru. Usaha ini memastikan pendidikan lebih inklusif, mengurangkan jurang digital dan membekalkan pelajar dengan kemahiran sesuai untuk masa depan teknologi. Selain daripada berita, yang ini adalah akhbar-akhbar yang bukti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan melalui dua fokus utama. Yang pertama adalah 9 teras pendidikan, memperkasa guru, meningkatkan pembelajaran, memperluaskan pendidikan kualiti dan memastikan pendidikan inklusif bagi mengurangkan jurang antara bandar dan luar bandar. Lonjakan pendidikan tinggi, meningkatkan kerjasama antara universiti dan industri serta memantapkan penyelidikan untuk melahirkan graduan berdaya asing. PPPM adalah pelan menyeluruh yang mempersiapkan pelajar untuk masa depan berasaskan teknologi dan keperluan pasaran global. Yang ini adalah tindakan kerajaan untuk memfokuskan pelajar yang mencapai kejayaan dalam masa depan. Saudara, nama saya Prabhavati. Saya ingin membuat ceria tentang manfaat teknologi maklumat dan komunikasi dalam peningkatan kualiti pendidikan di Malaysia. Ceria, boleh tak kamu terang tentang kesan manfaat teknologi maklumat dan komunikasi dalam peningkatan kualiti pendidikan di Malaysia? Okey, so teknologi maklumat dan komunikasi telah memberi banyak manfaat kepada sektor pendidikan dan juga pelajar. Dalam aspek saya, untuk bagi tahu kan, kesan positif, antara kesan positif ialah aspek kepada sumber pembelajaran yang luas. Okey, TMT memudahkan akses kepada sumber pembelajaran seperti video, buku, report ke semua macam tu. Kita boleh akses daripada laptop ke tablet ke. Kerajaan-kerajaan tengah bincangkan tentang pasal tablet untuk memberi akses kepada sumber pembelajaran. So semua tu telah memberi kesan yang positif kepada pelajar. Pelajar tidak perlu pergi ke library untuk cari maklumat ke buku ke semua tu. Kita boleh duduk di sini dan akses sumber pembelajaran dan save masa lebih. Okay. So yang next tu pembelajaran, pelajar dapat membelajar pelajaran kendiri sebab mereka pelajar dapat kalau pelajar tidak pergi ke sekolah ke atau ada dalam MC ke apa ke, mereka boleh cari dalam YouTube atau social media atau tuition apps semua tu. Mereka boleh cari apa yang ada, apa topik yang mereka boleh belajar. So itu pun satu kesan yang positif daripada teknologi maklumat dan komunikasi. Lepas itu komunikasi antara guru dengan pelajar.
komunikasi dengan guru dengan pelajar tu. Selepas masa sekolah, kalau satu guru kena beritahu apa assignment ke atau exercise ke. Okay, selepas itu pembelajaran berasaskan diri. Pelajar boleh mengikut kemampuan atau interest mereka untuk belajar dalam YouTube ke, Facebook ke, tuition apps semua tu untuk belajar lebih daripada apa yang guru bagi tahu mengajar dalam kelas. So itu pun satu kesan yang positif kepada daripada telekomunikasi, teknologi maklumat dan komunikasi. Selepas itu komunikasi dengan guru dengan pelajar sudah menjadi lebih kerana teknologi maklumat dan komunikasi. Sebab selepas sesi sekolah, kalau satu pelajar kena learn banyak kan. So mereka boleh tanya guru dengan Google Classroom atau Microsoft Teams. Kalau guru pun kalau dia ingin memberi satu exercise ke satu latihan kepada murid-murid juga, mereka boleh memberi dalam Google Classroom atau Microsoft Teams. So itu telah memberi satu kesan kepada hidupan pelajar untuk menjadi lebih cemerlang dalam pelajaran. So itu saja daripada aspek saya apa kesan positif teknologi. Selamat sejahtera, nama saya Chua Hang Sun, nombor metrik 13M 22F dan dekat sini ada kawan saya. Boleh perkenalkan diri sendiri? Nama saya Teh Wai Chen daripada DRS 5A. Nama saya Teh Wai Chen. Ada satu soalan kepada awak. Pada pendapat awak, apakah punca teknologi dalam peningkatan kualiti pendidikan di Malaysia? Kalau TMK, teknologi kan untuk dia ada kebaikan dia, banyak kebaikan untuk lecturer, untuk student, semua ada. Kalau untuk lecturer kan lecturer boleh menggunakan TMK ini untuk sebagai cara untuk mendidik student. Macam contoh, macam Google Classroom. Dia Google Classroom lah, Zoom lah, Google Meet. Inilah cara yang lagi menarik untuk student. So student akan lagi fokus kepada pendidikan. Kalau untuk student boleh mendapat maklumat daripada online melalui internet, macam Google. Kalau kita tak faham soalan ke, nak cari information ke, semua boleh Google. So memudahkan kerja kita lah. So dia memudahkan kita punya pendidikan. Okey. Terima kasih Teh Wai Chen, dan ini saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Kan Pei Xin. Mesin nama saya 10 DKM 22 1020. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu semasa TMK dan pendidikan. Pertama ialah aspek pendidikan secara global. Edukasi pembelajaran dan karya seperti Google Classroom, Google Meeting dan lain-lain. Ini memudahkan pelajar dari seluruh dunia mengakses khusus latihan dan bahan pembelajaran. Dan ia juga membuka peluang pendidikan kepada lebih ramai individu. Contohnya kabar ini. Kabar ini ialah manfaat buku teks mesin digital. Fenomena COVID-19 menghadapi masalah kehalang pembelajaran. So menghadapi permasalahan ini terdapat kelebihan penggunaan buku teks mesin digital. Ini memudahkan pelajar
mencari maklumat lebih mudah. Kedua ialah peningkatkan kualiti pengajaran. Pelajar boleh menggunakan komputer untuk mencari pembelajaran maklumat dan guru dapat menggunakan pelbagai alat digital seperti projektor, laptop dan lain-lain untuk menjadi pengajaran lebih interaktif dan menarik. Contohnya penggunaan meluas ICT perkasaan sistem pendidikan. Contohnya penggunaan internet di sekolah memberikan kemudahan dan membantu pelajar menyelesaikan berbagai topik. Ketiga ialah sumber pembelajaran yang berbagai. Aplikasi seperti YouTube menawarkan berbagai sumber pembelajaran yang meliputi hampir semua bidang, dan pelajar boleh mengakses tutorial video dan bahan rujukan, memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Contohnya, akses lebih luas TV pendidikan wajib dikembalikan. Semasa COVID-19, pembelajar sejarahnya tidak sama keberkesanan dibandingkan keadaan berinteraksi dengan guru di kelas. Di Pakistan ada juga sesetengah tempat tiada kemudahan Wi-Fi. Ini boleh menimbulkan rasa bosan kepada pelajar. Oleh itu, TV pendidikan dirancangkan. Ia dapat membantu pelajar di rumah atau sekolah mendapat pembelajaran yang baik. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 telah mengubah pendidikan di Malaysia melalui teknologi dan telekomunikasi seperti IoT, AI dan pembelajaran maya. Ini memudahkan akses kepada pendidikan yang fleksibel dan interaktif, membantu pelajar meningkatkan kemahiran digital. Walaupun ada cabaran infrastruktur dan kemahiran guru, komitmen kerajaan dan institusi pendidikan memastikan pendidikan Malaysia terus berkembangkan seiring dengan kemajuan. Cadangan utama adalah agar kerajaan dan institusi pendidikan memperluaskan penggunaan platform e-pembelajaran, menginteraksikan AI untuk pelajaran yang diperibadikan serta meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di kawasan luar bandar bagi memastikan akses saksama kepada semua pelajar. Langkah ini dapat membina sistem pendidikan yang lebih inklusif dan kompetitif dalam era digital. Yang itu daripada saya. Terima kasih.